Okay, salam sejahtera. Kita akan sambung bahagian terakhir untuk modul sel kimia untuk 2 contoh lagi. Okey ya. Okey, ini handout kita. Okey, elektrod ferrum dalam larutan ferrum 2 sulfat dan elektrod kuprum dalam larutan kuprum 2 sulfat. Okey, boleh dalam bentuk macam ini. Kalau sel Daniell, dia dalam bentuk titian garam. Sebenarnya sama je. Fungsi titian garam dengan fungsi pasu beliang ini sama. Iaitu dia nak bagi ion dia bergerak. Membenarkan pergerakan ion. Okey. So, kalau kebanyakan kita tengok, dia bila ferrum, dia akan celup dalam larutan ferrum 2. Okey. Lepas tu kuprum dia celup dalam larutan kuprum 2. Itu ikut kebiasaan dia. Okey ya, ikut kebiasaan memang macam tu. Kalau you nak celup di asid boleh ke? Boleh. Cuma tindak balas dia tak smooth macam celup macam ni. Kalau celup macam ni, dia tahan lebih lama sikit. Okey ya. So, kita buat 2 contoh ini. Apa permulaan dia yang kita perlu buat? Okey, permulaan dia, kita senaraikan dulu apa ion yang ada. Kita senaraikan dulu. Okey. Contoh di sini. Okey ya. Ferrum 2 sulfat. So, kita ada ferrum 2 sulfat. Kita ada ion ferrum 2. Okey. Lepas tu ada sulfat. Sulfat. Ion sulfat SO4 2 negatif. Lepas tu ada 2 lagi. Ada H+. Sebab larutan. Lepas tu ada OH negatif. So, kita ada 4 larutan. Ferrum 2, sulfat, hidrogen, hidroksida. Kita ada 4. Okey, kemudian larutan kuprum 2 sulfat. Okey. Kita ada Cu2+. Lepas tu sama sulfat. Okey. Lepas tu ada H+. H+ dan OH negatif. Ion kuprum 2, sulfat, lepas tu hidrogen, hidroksida. Okey, sama. Kita ada 4 ini ya. Okey. So, ini kerja yang pertama. Seperti biasa. Lepas tu, you pun tengok, oh, elektron keluar dari sini. So, dah bagi tahu awak. Ini pengoksidaan. Senang. Tapi, ingat, exam tak bagi. Elektron, arrow itu tak bagi. You kena cari arrow tu, kena lukis sendiri dari mana ke mana. Okey, first ferrum keluar. Kenapa? Okey, kita pun cari dia punya sel setengah, nilai keupayaan piawai dia. Okey, kita mula dengan Fe. Okey. So, ikut keupayaan piawai, Fe 2 positif plus 2E, dia mesti tulis dalam bentuk penurunan. Okey, dia tulis dalam bentuk penurunan. Okey, dapat Fe. Fe plus 2E dapat Fe. Okey. E kosong. Nilai keupayaan elektrod piawai dia berapa? Sama dengan berapa? Ada? Negatif 0.44 volt. 0.44 V. Okay, very good. So, kita ada negatif 0.44 V. Ini daripada jadual depan tu. Okay. Kemudian, kita ada kuprum punya. Okay, kuprum punya saya salin je lah. Atas dah banyak buat kuprum. Okay, ini kuprum punya. Copy.
Okay, cuprum punya Cu2 plus 2E equal to Cu. So kita dapat 0.34V. Okay, bila you dah siap ini, terus akan tulis di tempat mana, dekat elektrod mana akan melakukan pengoksidaan. Melakukan pengoksidaan maksud dia ejen penurunan yang lebih kuat. So ejen penurunan akan berlaku di tempat ferrum. Okay, so pengoksidaan akan berlaku di ferrum. Tulis macam ni, Fe akan berlaku pengoksidaan di tempat penurunan adalah cuprum. Kenapa? Sebab dia punya nilai positif. Dia punya nilai positif. Okay, maka dia adalah ejen pengoksidaan yang baik. So, ejen pengoksidaan akan melakukan penurunan. So, kiranya persamaan setengah ni dah betul lah. Okay, persamaan setengah ini terus you boleh salin je. Ini dah betul. Okay, copy. Paste. Okay, cara ini sudah betul. Cuma arrow ini you tukarlah. Tidak berbalik. Ya. Arrow ini sekarang ke sini saja. So, penurunan tambah 2E, Cu. Ini arrow maksud apa? Ini maksud berbalik. You tengok buku teks. Itu yang lebih baik. Okay, so itu maksud berbalik. Okay, dapat Cu. Lepas tu pengoksidaan di sini mesti ferrum. Tapi ini penurunan punya. Maka kita tulis yang pengoksidaan punya ferrum equal to ferrum 2 positif. Okay. Plus 2E. Okay. Ini untuk ferrum punya. So, siap. So, seterusnya kita nak check dia punya terminal semua tu. Okay, terminal di sini pengoksidaan. Pengoksidaan maksud dia tempat keluar elektron. So, kalau dia keluar elektron, dia adalah negatif. Okay. Konsep macam ni. Siapa keluar elektron, dia negatif terminal. Bateri pun sama. Bateri, elektron keluar daripada negatif terminal. Okay, dia keluar dari negatif terminal, maka dia adalah tempat itu kita panggil negatif. Okay, so, satu lagi nama, anode. Satu lagi nama dia, anode. Okay, bukan anode yang Terminator tu, bukan. Ini anode. Okay, tapi kebetulan lah. Bahasa Inggeris, anode. A-N-O-D-E. Anode. Okay, hasil yang terbentuk, nama dia. Iron 2 ion. Okay, so ion ferrum 2. Ion ferrum 2. Sini. Okay. So, pemerhatian kita ambil yang sama. Elektrod apa yang menipis become thinner. Okay. So, elektrod ini bukan zinc, elektrod ferrum. Okay. Elektrod ferrum. Elektrod ferrum menipis. Okay, electrode ferrum menipis. English, how to say? Iron electrode becomes thinner. Thinner. T-H-I-N-N-E-R. Become thinner. Okay, become thinner means menjadi nipis. Okay, electrode ferrum menipis. Ini sama saja ayat dia. So, saya salin dari atas. Cepat sikit. Okay, copy. Ini maksud kita terangkan mengapa pengoksidaan. Mengapa dia pengoksidaan? Sebab nilai keupayaan elektrod piawai, nilai keupayaan elektrod piawai ferrum. Okay. Siapa yang betul semua ni? Tanya. Nilai keupayaan piawai ferrum adalah negatif 0.44. Maka ferrum merupakan ejen penurunan. Okey, sini tak payah kuat tak kuat lah. Sebab dia negatif, dia merupakan ejen penurunan. Dia banding dengan positif, tak ada masalah. Kalau negatif dengan negatif, mungkin kita akan tulis ejen penurunan yang lebih kuat. Sebab dia lagi negatif nilai dia. Okey, boleh faham. Okey, so ini dah selesai. Kemudian kita tengok yang sebelah lagi. Okey, tempat elektron sampai.
tempat elektron sampai kita panggil dia positif terminal. Okey, atau satu lagi nama panggil katot. Katot. Okey itu tempat elektron sampai. Macam mana tempat elektron sampai? Maksud dia tengok elektron bergerak sampailah, berkumpul di sinilah. Elektron tak boleh turun ke larutan, tak boleh. Okey, saya ulang, elektron tidak boleh turun ke larutan. Elektron hanya boleh diwayar sahaja. Yang ada dalam larutan adalah ion dia. Ini ion dia bergerak. So boleh menembusi pasu berliang, okey, macam tu. Hasil yang terbentuk, nama hasil dia logam kuprum. Okey, so logam kuprum. Apa yang jadi di sini dia akan melekat di sini, lekat-lekat nanti dia akan jadi tebal. Ada ke kuprum? Ada no. Kuprum. Itu sebab dia berlaku, okey. Okey, kalau tak ada kuprum ini, gelembung gas terbebas. Dia akan ambil ini sebab ini kosong. Tak, dia ada satu lagi ini. Kena check. Ini negatif. Okey, tak berlaku. Okey, kalau tak ada dia tuang asid, maka ini H+. Ini tak ada lah. CO2+ tak ada. So H+ akan dapat. Dia akan keluar gelembung gas. Tapi ada CO2+ sebab CO2+ tu positif nilai dia. Okey, kita ambil yang positif ni lah. Okey, kemudian apa yang berlaku? Elektrod. Okey, elektrod kuprum menebal. Menebal maksud dia thicker. Okey. Elektrod kuprum menebal. Thicker. Okey, ini pemartian dia. Kemudian kita ada pengertian dia di sini. Okey, ini sama saja jawapan dia. Okey, cuma keluar beza-beza punya keadaan. Okey, nilai keupayaan elektrod piawai kuprum adalah tambah 0.34 V. Okay, so ion kuprum merupakan ejen pengoksidaan. Okay, ini ferrum sebab dari belakang, dari sini. Okay, dari sini. Ferrum merupakan ejen penurunan sebab Fe2+ plus 2E equal to Fe tak berlaku. Dia negatif. Dia akan berlaku Fe jadi Fe2+ plus 2E. Okay, so nilai ini kuprum adalah positif point 0.34. So ion kuprum 2 merupakan ejen pengoksidaan. Merupakan ejen pengoksidaan akan melakukan penurunan. Ini cara kita kaji. Okey, tahniah kepada yang betul. Okey, kita kira pula ini. So 0.34 E cell sama dengan E untuk katot. Nilai keupayaan untuk katot. Sini kuprum punya 0.34. Tolak. Okey, tolak. Tapi ada nilai tolak lagi. Tolak lagi 0.44. Okey, so kita dapat jawapan dia tambah, kena tambah 0.78 V. Unit di akhir sekali. Okey, unit di akhir sekali. So 0.34 tolak. Lepas tu tolak lagi 0.44. Lepas tu dapat positif 0.78 V. V unit untuk jawapan. Jawapan perlu unit. Jalan kerja semua tak payah unit. Kalau siapa masih tak tahu, kenapa ni? Tolak-tolak jadi tambah. Oh sorry, sini saya lupa letak satu. Tambah. Sorry Okey, tambah 0.34. Tolak-tolak. So jadi tambah. Tolak-tolak tambah. So dapat 0.78 V. Okey, cara nak tulis notasi sel mungkin tak biasa lagi. Okey, tak apa. Lama-lama faham. So ini cara dia. Okey, iaitu mula daripada sini punya zinc. Zinc adalah mula dari anod. Okey, anod. So anod awak adalah Fe. Okey, lepas tu slash dia celup di mana? Dia celup di Fe 2 positif.
Okey, ada Fe2 positif. Okey, kemudian Cu2 positif. Betul, ini. Lepas tu dekat Cu. Okey, ini cara dia lah untuk tulis notasi sel. So kita nampak ini salah satu di anode, ini di kathode. Okey, so depan ini yang berhampiran dengan titian garam adalah lalutan dia. Lalutan dia berhampiran dengan titian garam. Titian garam di mana? So ini simbol sekarang bukan titian garam. Ini simbol sekarang adalah pasu beliang. Pasu beliang. Okey. So ada orang tanya, nak terbalik boleh ke? Tapi kalau terbalik, macam mana nak tulis? Sebab dia punya konsep perlu lalutan dalam berdekatan dengan titian garam. Lalutan berdekatan dengan pasu beliang. So kalau you terbalik, dia akan jadi Cu dulu. Lepas tu Fe pula di belakang. Nanti saya cek. Okey, boleh juga. Okey, boleh juga. Yang penting konsep dia ini. Dia titian garam bersama dengan lalutan dia. Lalutan dia maka kena ada ion. Lalutan kena ada ion. Okey, so nanti saya confirmkan kalau terbalik boleh ke? Ini tak boleh. Ini formula dah fix. Keupayaan elektrod piawai sel sama dengan kathod tolak anod. Ini fix. Okey, cuma sel notasi saya tengok boleh ke terbalik. Okey, nanti itu saya update dalam kejap saya cari. Okey, so ini dah. Okey, ini bersama ion keseluruhan. Ini yang senang pun ya. So kita tak buat jalan kerja macam itulah. 9.1 kita dah selesai semua. So kita salin saja. Fe tambah Cu2 positif. So dapat Fe tambah Cu2 positif. Fe2 positif. Okay, tambah Cu. Okay. So dapat ini ya. Okay, complete satu case. Okay, kita dah complete satu case. Okay. So sekarang your turn untuk last. Last guna pensel ke. Okay, lakarkan dulu. Kalau siapa dah betul semua, tahniah, ini benda yang susah. Kalau you masih boleh faham, dapat cari semua ini, kira berjaya. Kira berjaya lah. Okay, kita ada contoh terakhir guna argentum. Okay, ferrum dengan argentum. Tapi ini tak ada elektron keluar dari mana. So nanti kita kena lukis elektron dia keluar dari mana untuk yang terakhir. Okay, so ini saya letak di sini lah. Okay, so you tengok. So kita akan sambung 10 minit. 10 minit. Okay, you buat 10 minit tutorial. Lepas tu kita akan sambung untuk yang terakhir. Okay, thank you. Jumpa lagi.
Okey, isi kehadiran. Isi kehadiran. Okey, saya dah post isi je dalam chat. Okey, so confirmkan. Saya rasa okey, dia punya cara saya tengok dia negatif terminal dulu. Okey, depan negatif terminal. Lepas tu belakang positif terminal. Sebab elektron hala dari kiri ke kanan. Okey. So tak boleh terbalik. Tak boleh terbalik. Depan adalah negatif terminal dahulu. Lepas tu belakang adalah positif terminal. Okey, so negatif terminal maksud yang sama adalah untuk anode. Lepas tu positif terminal maksud yang sama untuk katod. So depan anode, belakang katod. Sebab elektron keluar daripada sini pergi ke sana. Lepas tu titian garam bersamaan dengan siapa. Okey, ini lalutan yang ada. Okey, kadang-kala kalau ini platinum, okey, kalau ini pakai platinum, so sini kita kena tulis, kena letak dua lah. Kena letak dua-dua bahan dia. Contoh Cl negatif, Cl2. Okey, nanti Jumaat you boleh tengoklah. Saya buat ada satu video untuk latihan. You boleh cuba dulu latihan dalam buku teks. Okey, nanti boleh tengok video hari Jumaat. Okey, kita selesaikan yang kedua. Okey, ada soalan tak untuk ini? Nanti kita buat yang last. Tak ada sir. Tak ada, betul semua tu tahniah. Itu penting. Bila betul semua, kira dah berjaya. Okey, so sekarang kita akan masuk ke case yang terakhir. Electrode argentum dalam argentum nitrat dan ferrum dalam ferrum 2 nitrat. Okey, dia lebih kurang samalah. Okey, kerja yang pertama, tulis dulu apa ion yang ada. Okey, argentum nitrat, Ag+, argentum, Ag+. Lepas tu nitrat, NO3 negatif. Lepas tu H+, OH negatif. Ambil atas cepat sikit. H+, OH negatif. So kita ada Ag+, NO3 negatif, H+, OH negatif. Ada 4. Okey, di sini. Lepas tu ferrum 2 sulfat sama macam tadi. Okey, sama macam tadi. Ferrum 2 sulfat, cuma dia nitrat kan, tak apa, saya ubah. Okay, so ferrum 2 nitrat, ada ferrum, cuma sini nitrat lah. Nitrat NO3. Okay, so kita ada ferrum 2, ada nitrat, ada H+, ada OH negatif sebab lalutan. Okay, ini nanti kita tengok mana nak keluar elektron. Okay, kemudian ini dulu, ini kena buat dulu. So, kita ambil dari sini Ag+. Kena cari daripada jadual itu. Ag+, plus E. Okay, simbol berbalik. Guna yang buku teks punya lebih baik. Ag. Okay, E kosong dia. E kosong keupayaan elektrod piawai sama dengan tambah berapa? 0.80. 0.80, very good. Okay, tambah 0.80 volt. Lepas tu ferrum punya dah ada tadi, salin je saya. Okay, susunan ini tak ada masalah, cuma saya ikutlah kebiasaan dari sini ke sini je. Okay, yang penting ada dua nilai. Okay, dapat Fe. Nilai dia negatif. Okay, so di sini kita dah boleh mula carilah pengoksidaan dia mesti untuk ejen penurunan.
ejen penurunan mesti negatif punya nilai. So inilah Fe. Okey, so kita dah dapat Fe berlaku di ferrum. Pengoksidaan berlaku di ferrum, penurunan berlaku di argentum. Simple Ag berlaku di argentum. Kalau penurunan berlaku di argentum, maksud dia persamaan setengah ni sudah betul lah. Persamaan setengah ini sudah betul. Sebab dia semua tulis dalam bentuk penurunan. Okay, so dapatlah Ag plus E equal to Ag. Okay, so di sebelah sini pengoksidaan dia Fe. Terbalikkan Fe jadi Fe2 positif. Okay, tambah 2E. Okey Fe jadi Fe2 positif tambah 2E. Okey, so ini nanti Sekarang nak tulis pun boleh, tapi nanti. Okey, so sekarang kita siapkan yang bawah dululah, baru lukis atas. Terminal keluar elektron. Okey, nak cepat kan? Macam ni dia. Okey. Okey. Terminal negatif, sebab elektron keluar dari ferrum, dia merupakan anod. Okey, hasil yang terbentuk ion ferrum 2. Okey, siap. Pemerhatian apa? Nampak elektrod ferrum menipis sebab semua sudah jadi ion, menipis. Sini, menipis. Okey. Kemudian siap ini. Okey, untuk argentum pula. Argentum adalah terminal positif. Atau nama lain dia katot. Katot. Okey. Lepas tu hasil dia logam argentum. Okey, pemerhatian dia elektrod argentum menebal. Sebab dia melekat di situ. Ag plus jadi Ag. So Ag akan melekat di sini. Sini, sorry bukan sebelah sana. Sini, melekat. Okey. Lepas tu nilai dia, nilai ferrum adalah negatif 0.44. Ferrum merupakan ejen penurunan. Okey, sebelah sini. Okey. Nilai keupayaan elektrod piawai argentum adalah tambah 0.80 volt. Okay. Okay. Lepas tu ion argentum depan ion argentum merupakan ejen pengoksidaan. Siap untuk ini. Okey lepas tu nak kira E cell dia untuk katot tolak anod. Katot sini okey tambah 0.80 tolak okey anod punya tolak anod di sini. So tolak berapa? 0.44. Sama dengan okey sudah jadi tambah 1.24 V. Betul? Kalkulator betul lah. Tambah ini tolak tambah 1.24 V. Okey, cara nak tulis ini saya copy dulu ini. Okey, dia mula dengan negatif terminal. Mula dengan negatif terminal. So negatif terminal awak adalah Fe. Okey. Lalutan dia Fe2 positif. Okey, sebab dia yang sama. Kalau platinum dalam boleh ada dua lah. Okey, ambil semua lah. Tulis contoh Cl negatif Cl2.
Itu nanti you tengok dalam buku teks. Okay, ya. Titian garam. Ini maksud titian garam. Lepas tu, titian sebelah lagi ada titian garam, Fe sini. Lepas tu titian garam, ada Ag+. So Ag+. Lepas tu celup dalam Ag. So dia kena negatif terminal dahulu. Lepas tu positif terminal. Sebab elektron dari kiri ke kanan. Lepas tu lalutan yang ada ion punya bersama dengan titian garam. Ini format untuk notasi sel. Okey, untuk ini dulu persamaan ion keseluruhan. Okey, sekarang tak boleh terus potong dia. Kena darab 2. Okey, so bila darab 2 dia akan jadi 2, 2, 2. Okey, so baru potong. So Fe tambah 2Ag positif. Lepas tu dapat Fe 2 positif tambah 2Ag. Okey, dapat ini ya. Fe tambah 2Ag positif, jadi Fe 2 positif tambah 2Ag. Okey ya, so siap. Tapi ini you tak boleh tulis macam ni ya. Okey, semua persamaan kena paling ringkas pun ya. Okey, ini kira paling ringkas juga. Seimbang, dia seimbang. Kalau sudah seimbang, dia kena nombor paling kecil lah. Kalau dua-dua tak ada maksud dia. Itu kembangkan sahaja. Ini sudah seimbang. So, kita ambil ini. Okey, last. Nak tengok elektron dia. Okey, elektron keluar dari mana? Okey. Elektron daripada ferrum. Sini ya. Sini. Kena lukis macam ni lah. Elektron dari ferrum keluar. Sebab dia melupakan 2 pun dah okey lah. Saya buat 4 dah. Okey. Elektron keluar dari sini, masuk ke argentum. Itu sebab dia argentum jadi kathod. Ferrum menjadi anode. Sebab keluar elektron. Okey. Selesai topik sel kimia. Yes. Okey, ada soalan untuk last? Sir, Ah, voltage cell ni, Ya. yang E kosong sel tu yang kita tambah kita tolak tu kan. Nilai keseluruhan dia boleh negatif ke? Keseluruhan dia positif lah. Mesti positif lah. Kalau negatif maksud dia salah tempat lah. Cara you buat tu salah tempat. Oh. Sebab Okay. voltmeter kan voltmeter pun ada negatif positif, betul tak? Betul. Bila voltmeter, okey saya balik ke sini. Voltmeter dia ada negatif positif juga terminal dia. So maksud kita sambung salah lah. Kalau you sambung salah, nanti bacaan dekat voltmeter tak naik lah. Atau terbalik. So jadi negatif. Okey, tapi kebanyakan voltmeter kita dia hanya tunjukkan nilai positif punya. So you pasang terminal betul, maka dia akan dapat nilai positif dia. Seperti macam ni lah. Okey, boleh. Okey, ada soalan lain? Sir. Ah. Apa ni, kalau contohnya dia bagi dua-dua tu nilai, dua-dua tu bahan reducing agent, macam mana pula saya nak buat? Boleh. Kalau dua-dua negatif, okey contoh dua-dua negatif. Maka nilai yang paling negatif punya akan jadi ejen pengoksidaan. Nilai yang paling negatif punya akan melakukan pengoksidaan sebab dia merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. Lepas tu yang satu lagi yang kurang negatif sikit, dia akan di sini lah. So bila you buat last tu, you kira E cell dia kecil lah nilai dia. Betul? Sebab kathod negatif yang kecil kan. Betul?
Lepas tu ini nilai negatif yang lebih besar kan. So you Ah. dapat nilai E cell kecil saja, sedikit saja voltage dia. Oh, okey. Macam itulah. Okey ah. So kalau boleh kita ambil satu negatif satu positif, so dapatlah nilai E cell yang besar. Okey, so voltmeter tunjuk E cell besar, maksud dia elektrik dia banyak ah. Elektrik yang lalu tu, electricity produce tu banyak. Okey ah, boleh dua-dua. Negatif ni, tak ada masalah. Okey, ada soalan lain? Tapi kalau dua-dua pakai positif tu something wrong lah. Faham tak? Sebab bila dua-dua pakai positif ni, dia merupakan ejen peroksidaan. So dia tak ada nak keluar elektron. Nanti dia tak ada yang nak keluar elektron. Dia semua suka terima elektron. Tapi ada case masih ada dua negatif lah. You carilah negatif yang lebih tu, dia akan jadi pengoksidaan lah. So satu lagi di sini lah. So bila tolak, you tetap akan dapat E cell. Iaitu ada nilai positif. Tapi nilai yang kecil sahaja. Okey. Soalan lain? Saya ada last. Kalau larutan yang dia guna tu memang kena sejenis Kalau katakan sebelah pun nitrat, yang sebelah lagi tu memang nitrat Tak, boleh sulfat, boleh nitrat. Boleh klorida, tak apa. Anion tak ada masalah. Cuma cation dia sama balik dengan elektrod dia. Okey? Okey, boleh. Kalau tak nak you tuang asid, kemungkinan tak berlaku benda ni. Itu sebab dia saya bagi satu contoh di sini kan. Kalau you tuang asid, dia keluar bubble. Dia akan keluar bubble. Okey ah. So kita akan letak balik lalutan dia supaya tindak balas yang dijangka itu akan berlaku lah. Okey ah. Sebab kalau you tuang asid, dia akan hilang cation ni, dia akan hilang ni. So bila tak ada, dia pula akan untuk H+. Dia akan berlaku untuk H+. So sebab H+ kosong. Nilai dia kosong. Tak ada nilai positif, ambil yang kosong. Okey ah. So dia akan berlaku gelembung gas pula. Tapi ini nitrat sulfat boleh, sini sulfat boleh. Nitrat sulfat, nitrat, klorida. Okey, sebab lepas tu kalau pilih sendiri, kita pilih nitrat. Apa sebab dia? Siapa tahu? Kalau dia suruh cadangkan lalutan, kita cadangkan nitrat dia. Apa sebab dia? Sebab dia mudah larut. Semua garam nitrat larut dalam air. Kita nak larutan, betul? So you pilih, kadang-kadang salah pilih. Contoh, kalau sini plumbum 2, bahayalah. Plumbum 2, kita pilih plumbum 2 nitrat, selamat. Kalau ada siapa tu tulis plumbum 2 sulfat, satu diagram ni out. Semua dah masalah. Kenapa? PbSO4. Kenapa tak boleh? Sebab dia tak larut dalam air. Yes, semua garam sulfat larut dalam air kecuali PCB. Ingat lagi tahun lepas. PCB. PbSO4, CaSO4, BaSO4. Tiga itu tak larut air. Okey, itu sebab kita suka pakai nitrat. Okey, lagi soalan untuk sel kimia lah. Ada? Tak ada. Ghazali ada soalan? Ghazali? Tak ada, sir. Faham tak? Boleh. Okay, so you kena study balik. Attendance isi. Attendance isi. You kena study balik sel kimia. Dalam minggu ni, you kena study balik dan lengkapkan. Okay, kerja yang lengkap tu boleh snap gambar, hantarlah. Kalau tak pun buka sekolah, nanti saya akan cek sama saja. You bawa je. Masa kimia, you bawa. Okay, lepas tu, you kena betul-betul faham. Minggu depan kita akan mula elektrolisis. Elektrolisis ada sedikit benda. Nanti you kena banding dengan sel kimia. Okey, ada bahagian you kena banding dengan sel kimia. Okey, maka ini you kuatkan dulu. Dah faham betul-betul benda. Nanti kita akan cek elektrolisis pula. Okey . So esok Jumaat nanti saya ada kelas dengan 5B.
mungkin saya akan bincangkan soalan untuk buku teks tu dan saya akan cerita ni sekali lagi untuk mereka lah. Okay, so masa itu you boleh tengok video untuk Sabtu Ahad pengukuhan tambahan dalam buku teks tu lah. Apa yang kita boleh bincang, okay, tentang latihan tambahan. Okay, so latihan tambahan kalau buat pun dalam buku PBD. Buku PBD, Pentaksiran Bilik Darjah. Pentaksiran Bilik Darjah untuk kumpulkan latihan untuk latihan tambahan lah. Lepas tu modul buku teks. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Kelas kita isi attendance. Okey, bye. Okay, thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.